Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajar tahun 5 Teacher Nur, hari ini kita akan teruskan dengan tajuk baru iaitu nombor perpuluhan. Okey, dan kita akan terus pergi kepada penambahan dan juga penolakan bagi nombor perpuluhan. Okey, keistimewaan untuk nombor perpuluhan bagi operasi tambah dan tolak ialah ini dia. Okey. Tips untuk tambah dan tolak nombor perpuluhan. Yang pertama, titik perpuluhan mesti dalam keadaan sebaris. Kemudian, pengiraan sama seperti nombor bulat dan tambahkan sifar pada tempat yang tiada nilai untuk memudahkan pengiraan. Okey, keyword saya dekat sini. Titik perpuluhan mesti sebaris ataupun dalam satu barisan. Okey, kita akan perhatikan contoh. Okey, ini soalan yang mudah. 1.52 tambah 3 tambah 2.184. Okey, kita ada nombor perpuluhan, kita ada nombor bulat dan juga kita ada nombor perpuluhan. Okey, cara untuk menyusun, terus susun daripada atas ke bawah. 1.52 tambah 3 tambah 2.18. 2.184. Okey, disebabkan kita ada satu soalan yang nombor bulat. Nombor bulat, kawan dia ataupun tempat dia mestilah bersama dengan nombor bulat yang lain. Okey, mengikut pada tips tadi, apabila kita jumpa nombor bulat dalam pengiraan nombor perpuluhan, kita tambahkan titik perpuluhan dan letakkan sifar pada ruangan-ruangan yang kosong. Okey, kalau kita perhatikan dekat sini, nombor perpuluhan yang banyak angkanya ialah 2.184. Dia ada 3 angka di belakang perpuluhan. Jadi kita kena pastikan semua nombor yang di atas juga ada 3 angka. Sini ada 1, 2, okey, tambah lagi 1 sifar. Yang ini pun sama, 1, 2, tambahkan lagi 1 sifar. Okey, apabila semua nombor sudah disusun dalam keadaan macam ni dan titik perpuluhan juga berada dalam satu barisan, maka kita lakukan pengiraan seperti biasa. Kira daripada belakang dulu, sifar tambah 4. Kita dapat 4. 2 tambah 8, 10, satu atas. 6 tambah 1, dapat 7. Perpuluhan. Okey, 1 tambah 3, 4. 4 tambah 2, 6. Okey, maka inilah jawapan kita. 6.704. Okey. Kedudukan titik perpuluhan masih lagi dalam satu barisan. Boleh? Senang kan? Ini ialah untuk tambah. Kita boleh susun saja daripada atas ke bawah. Jadi simbol ni nanti awak pindahkan ke bawah. Tak cantik ni dekat atas. Salah. Sepatutnya berada di bawah ni. Bukan dekat sini. Okey. Okey, kita akan pergi kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, cara satu ialah untuk penolakan bagi nombor perpuluhan. Okey. Untuk cara yang pertama, kita lakukan pengiraan sebanyak 2 kali. Okey, disebabkan ada 2 operasi tolak dekat situ, kita kira sebanyak 2 kali pengiraan. Okey, salin balik nombor. 37.63 tolak 10.1. Okey, apa yang tertinggal dekat sini? Nampak kan ada ruangan kosong. Jangan biarkan ruangan kosong. Apa yang kita perlu buat? Kita tambahkan dengan sifar di belakang. Okey, kira seperti biasa. 3 tolak sifar. 3. 6 tolak 1. 5. Okey, perpuluhan dalam satu barisan. Okey, 7 tolak sifar. 7. 3 tolak 1. 2. Okey, kita dah dapat penyelesaian bagi
operasi nombor yang pertama. Okey, seterusnya kita ada yang kedua, iaitu tolak lagi dengan 3.2. Daripada hasil jawapan yang kita dapat tadi, kita lakukan pengiraan yang kedua. Okey, salin semula nombor 27.53 tolak 3.2. Okey, pastikan perpuluhan dalam keadaan sebaris. Okey, sebaris cantik dekat sini. Okey, apakah nombor yang perlu diisikan di ruangan yang tertinggal? Kita isikan nombor sifar. Perlu tak kita isikan bahagian depan? Okey, nombor depan tak payah. Nombor bulat tak perlu diisi. Kita hanya isi pada bahagian belakang nombor perpuluhan sahaja. Kita perlu lengkapkan dengan sifar di bahagian ruangan belakang perpuluhan saja. Okey, terus kira seperti biasa. 3 tolak sifar, 3. 5 tolak 2, 3. 7 tolak 3, 4. Okey, 2 tolak, turunkan saja, 24.33. Maka inilah jawapan akhir kita, 24.33. Okey, kita lakukan pengiraan sebanyak 2 kali. Tolak yang pertama dapat jawapan. Okey, kemudian pindahkan, tolak lagi dengan nombor yang kedua. Okey, ini cara yang pertama, iaitu kita lakukan pengiraan sebanyak 2 kali dekat sini. 2 kali penolakan. Okey, seterusnya kita pergi cara yang kedua. Dan cara yang kedua ni saya nak pelajar buat dalam latihan-latihan yang teacher akan bagi nanti, gunakan cara yang kedua. Okey, teacher masih lagi mengekalkan nombor yang sama, soalan yang sama. Okey, tengok cara penyelesaian dia. Yang pertama, kita fahamkan soalan ni dulu. Dalam soalan ni kita ada 37.63 tolak 10.1 tolak 3.2. Maksudnya ada 2 kali penolakan. Okey, ada 2 kali penolakan dekat sini. Okey, teacher akan buat macam ni 37.63 tolak, okey, dekat sini teacher kurungkan sebab teacher nak combinekan, nak gabungkan 2 nombor ni. Okey, 2 nombor ni 2 yang perlu ditolakkan, yang perlu kita buangkan. Jadi kita gabungkan 2 ni, 10.1 tambah dengan 3.2. Dia umpama apa? Umpama macam kita ada RM37, lepas tu kita beli barang RM10, lepas tu kita beli barang lagi RM3. Macam tu. Jadi daripada nombor yang besar tu, kita nak tolakkan dengan duit yang kita dah belanja tu. Tu dia punya pembayang dia. Cara kita nak kumpulkan. Kenapa kita nak kumpulkan? Supaya kita mudah untuk tolak nanti. Okey, jadi kita kumpulkan hutang-hutang yang kita ada ni dulu. Okey, seterusnya kita lakukan pengiraan bagi nombor yang dalam kurungan ni. Kita lakukan pengiraan bagi nombor yang berada dalam kurungan. Okey, kira macam biasa 10.1 tambah 3.2 3.13. Okey, 13.3. Daripada hasil pengiraan ni tadi, barulah kita laksanakan pengiraan pada soalan yang besar tu tadi, iaitu 37.63 tolakkan dengan nombor yang kita dah kira tu tadi, iaitu 13.3. Macam ni. Okey, ni ialah nombor yang kita kira ni tadi. Nombor yang kita kira hasil tambah hutang kita tu tadi. Okey. Okey, apa yang perlu kita buat kat sini? Nampak tak ada nombor yang tercecer kan? Yang di belakang ni. So, kita tambahkan dengan sifar dekat belakang. Kira seperti biasa. 3 tolak sifar, 3. 6 tolak 3, 3. 7 tolak 3, 4. 3 tolak 1, 2. Maka jawapan kita ialah 24.33. Kan? Kalau kita perhatikan, jawapannya sama dengan
yang pertama tadi. Okey, yang pertama tadi sama je jawapan dia. Bezanya untuk soalan yang cara yang pertama kita buat 2 kali tolak, dan untuk cara yang kedua kita kurungkan dulu. Ni kita kurungkan dulu dua nombor ni dan kita tukar kepada operasi tambah. Maksudnya hutang kita ni yang 2 kali tolak ni kita gabungkan. Kita gabungkan yang 2 kali tolak ni. 2 kali tolak ni kita gabungkan. Hutang kita tu, nampak? Hutang kita tu kita gabungkan berapa banyak jumlah dia. Kita kira asing dekat tepi. Lepas tu jawapan tu kita pindahkan pada pengiraan yang seterusnya. Maka kita akan dapat jawapan. Okey, untuk latihan yang teacher akan bagi nanti, teacher nak pelajar gunakan cara yang kedua lah. Gunakan cara yang kedua. Kumpulkan hutang. Kumpulkan nombor yang tak ditolak. Nombor di depan ni jangan usik. Okey, nombor di depan jangan usik. Awak hanya perlu kumpulkan dua ni nombor dengan menggunakan operasi tambah. Okey. Sebenarnya untuk cara pengiraan yang ini dia akan membantu banyak apabila kita menyelesaikan soalan yang melibatkan pengiraan bagi wang. Okey. Alright. Okey, kita jumpa lagi di cerita yang akan datang, insya-Allah. Okey, assalamualaikum.